Yang Berhormat Tebrau, Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Jerai, Yang Berhormat Papa dan Yang Berhormat Rasah. Semua pandangan ahli yang berhormat, saya kira ada perkara yang berkaitan dengan pindaan, ada perkara yang di luar pindaan, tetapi saya cuba menjawab sebaik mungkin supaya dapat memuaskan hati ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat Tebrau ada bangkitkan, adakah dengan mengenakan LVG ini ia akan menyebabkan berlakunya kenaikan inflasi. Saya yakin ahli yang berhormat merupakan latar belakangnya seorang accountant dan saya harus memberitahu kepada yang berhormat inflasi ini bukanlah semata-matanya datang daripada cukai semata-mata. Ia juga melihat dengan perkara-perkara yang melibatkan pasaran, yang melibatkan konflik dan sudah pasti perkara yang kita buat ini telah kita libat urus dengan semua negara-negara yang pernah melakukan low value goods ini seperti mana yang telah saya nyatakan dalam ucapan bacaan kali kedua sebentar tadi. Jadi saya kira isu inflasi ini tak perlu kita perdalamkan. Saya nak pergi kepada perkara-perkara spesifik. Seperti mana yang telah saya sebutkan semalam, kita punya kadar inflasi negara purata pada tahun ini, pada sekarang ini berada pada 2.5% berbanding pada awal tahun 2.2%. Ahli yang berhormat juga ada bangkitkan berkaitan bagaimana Kementerian Kewangan nak pastikan peniaga luar negeri dan peniaga tempatan berdaftar. Yang berhormat, kita ada pengalaman cukai perkhidmatan digital. Sama juga kita mengarahkan syarikat-syarikat di luar negara untuk berdaftar kita. Berdasarkan pengalaman tersebut sudah pasti akan menjadi panduan kepada kita untuk membuat profiling. Tetapi ada juga yang berhormat yang menyatakan tadi bahawa banyak threshold yang perlu digunakan. Yang ini saya berhormat, sekiranya transaksi syarikat tersebut bawah daripada RM500,000, mereka tidak akan dikenakan cukai jualan ke atas barang-barang LPG. Dan yang Berhormat Rasah tadi ada bangkitkan jumlah berapa? 500. Dia gini yang hormat, saya harus memberitahu Dewan Yang Mulia ini keadaan senario semasa. Pada keadaan sebelum kita mengenalkan undang-undang ini atau pindaan ini, barang-barang yang RM500 ke atas kita akan kenakan dua cukai yang sepatutnya kena. Satu cukai jualan import, satu duty import. Tetapi barang yang bawah RM500, kita bawah RM500, mana 400, 300, terpulanglah barang tu harga berapa. Jadi tidak dikenakan kerana ada kemudahan diminis. Kemudahan diminis ini dua pengecualian diberikan. Satu cukai jualan dan cukai duty import. Tetapi bila kita lihat seperti mana dalam bacaan kali kedua saya tadi, ada objektif-objektif untuk menyamaratakan peniaga tempatan dan juga ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Saya nak beritahu yang berhormat, kalau kita berdasarkan simulasi yang dibuat oleh pihak Kastam Diraja Malaysia melalui perikaran, melalui IPAM. IPAM ni maklumat awal sampai sebelum dia sampai barang ke port. Pada tahun 2018 kita sepatutnya boleh dapat dengan pengenaan skop ini dapat 15 juta, 106 juta 2019, 220 2020 205 juta, 2021 326 juta ringgit. Tetapi kita tak kenakan perkara ini sebab kita belum buat pindaan. Tetapi dengan pindaan ini, seperti mana ahli yang berhormat Rasah bertanya tadi, berapa jangkaan kita? Kita ambil jangkaan lebih kurang 200 juta ringgit. Jadi kalau dikatakan ini membebankan seperti mana yang disebutkan Papar tadi, yang Mak Papar, ya kita kecualikan duty import juga. Di bawah RM500 sepatutnya mereka kena duty import, kita kecualikan, kita hanya kenakan cukai jualan yang berhormat. Dan kepada kita kadar ini relevan dan sekiranya ada perkara-perkara yang perlu kita timbangkan, kita akan bawa pertimbangan. Berhormat. Boleh saya habiskan sikit nanti yang hormat. Kita jalan. Sila. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Nilai ambang RM500 telah pun ditetapkan sebelum ini. Adakah ini bermakna bahawa nilai ambang RM500 ini akan dihapuskan sama sekali supaya semua itu pembelian secara online, termasuk benda-benda yang RM10 pun akan kenakan 5% atau sampai 10% kan? 5 to 10%, betul tak?
barang seperti mana yang Muhammad betul, maknanya kita akan kenakan barangan di bawah RM500. Dulu kita diminis, Ya. tetapi masih ada duty import. Duty import juga dikecualikan. Kita hanya kenakan cukai jualan. So sekarang cukai import tidak dikenakan lagi. Bawah RM500. Yang atas RM500 Yang masih diminis, biasa. di minimis masih ada. Di minis masih ada pengecualian duty import. 5 ke 30%. So duty import di antara 5 dan 30% tidak akan dikenakan. Tidak akan dikenakan di bawah RM500. So hanya itu cukai Cukai jualan sahaja. Cukai jualan 5 ke 10%. 10%, ya Muhammad. 5 atau 10%? Dia 10% flat. Itu yang yang atas. Ya. Yang atas RM500. Ya, saya tahu. 5, 10 mesti yang Muhammad tahu sebab yang Ya. Muhammad pernah Menteri Kewangan. Ya, saya tahu. Tapi Dan di bawah pengecualian, RM500 berapa? kita letakkan 10. Di bawah 10. 500? 10%. 10% flat lah. Flat. So apakah kesannya kalau kita lihat dari segi cost benefit analysis dengan izin Tan Sri Speaker, di antara cost benefit analysis bahawa dengan menghapuskan cukai import, adakah ini bermakna bahawa dengan pengenakan cukai jualan beban ataupun the tax incidence adalah lebih rendah? Adakah ini dimaksudkan oleh Yang Berhormat Yang Menteri? Boleh yang Muhammad ulang balik? Tadi, okey, sekarang kalau kita hapuskan itu nilai ambang, bermakna yang sebelum ini dicukai, sebelum ini tak dicukai, kini dicukai. So ini akan menambahkan beban cukai ke atas pembeli. Apakah impak kepada pembeli ini? Kerana dengan tanpa diminis, dan tadi Yang Berhormat sebut bahawa duty cukai import pun akan dihapuskan. Saya tak tahu apakah kesan untuk barang-barang yang kurang daripada RM500. Saya harap boleh dapat penjelasan saya dari ingat, Yang Hormat, pertamanya Yang Hormat sedia maklum, RM500 ke atas kita kenakan seperti biasa. Sama ada 5, 10 atau dikecualikanlah perkara-perkara yang melibatkan yang kita kecualikan. Kemudahan diminis ada dua, duty import dengan cukai jualan. Duty import kita masih kecualikan. Kita hanya kenakan pada LVG ini cukai jualan 10%. Dan kita yakin kadar ini kadar yang tidak membebankan bagi kita, sebab objektif utama untuk adakan LVG ini adalah kerana pertamanya untuk kita memastikan kita samakan level the playing field between peniaga luar negara dengan peniaga tempatan. Kita nak mengalakkan supaya lebih banyak rakyat tempatan membeli produk tempatan. Yang keduanya, kita nak mengelakkan isu-isu yang salah ikrar ini. Kerana seperti mana yang saya sebut dalam bacaan pertama tadi, banyak tangkapan-tangkapan yang kita buat yang menunjukkan ada pihak mengambil kesempatan atas ruang dan peluang yang kita berikan.